Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah daya kurnia-Nya dapat lagi kita bersama-sama hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat dan seumpama dengannya. Baik, jadi alhamdulillah pada hari ini saya dan rakan saya iaitu saudara Hanis akan membentangkan satu perbincangan yang bertajuk tokoh ekonomi Islam dalam bidang kewangan, yakni di kawasan Timur Tengah. Jadi pada hari ini kami akan sharekan sedikit tentang siapakah tokoh ekonomi Islam yang berada dalam bidang kewangan dan juga yang berada di kawasan Timur Tengah. Tapi sebelum tu kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan sistem kewangan. Baik, kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan kewangan tu. Okey, jadi kewangan ni basically kita dapat tahu dia macam contoh macam jual-jual lah macam tu. Okey, jual-jual, beli-beli dan seumpama dengannya dan juga yang melibatkan dengan duit, betul tak? Okey, so jadi apa yang uniknya tentang kewangan Islam ni yang nak kami sampaikan kat sini ialah kewangan Islam ni dia merupakan sebuah perkhidmatan kewangan yang dijalankan mengikut ajaran Islam. Okey, mengikut ajaran Islam ni kalau kita dapat tahu dia berlandaskanlah kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, dia berbezalah dengan apa yang kita dapat ketahui dengan kewangan-kewangan yang ada kat luar sana. Biasanya kalau kewangan ni mesti kalau tak nak pun maka ada juga sedikit unsur-unsur faedah. Bahasa sedap faedah lah, kalau bahasa tak sedap je riba, betul tak? Sedangkan dalam Al-Quran Allah SWT tu pun telah menyebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli tu dan Allah haramkan terus. Tanpa berdalih-dalih apa sebab haramkan terus riba. Okey, jadi sistem kewangan Islam ni merupakan itulah sebuah sistem yang berlandaskan kepada Al-Quran dan juga berlandaskan kepada As-Sunnah. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang fungsi-fungsi kewangan Islam secara umumnya. Di sini saya telah sertakan sebanyak 7 fungsi. Yang pertama, fungsi tabungan. Fungsi tabungan ni bermaksud sebagai penyedia tempat ataupun saluran bagi mereka yang ingin menabung dan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua ialah sebagai fungsi mudah tunai, iaitu sebagai penyedia alat ataupun medium bagi memperolehi dana dengan menukarkan sekuriti-sekuriti dan aset kewangan kepada tunai. Yang ketiga ialah sebagai fungsi pembayaran, iaitu sebagai mekanisme bagi pembayaran barangan atau perkhidmatan. Yang keempat adalah sebagai fungsi kredit, di mana fungsi kredit dia penyedia kredit yang berurusan kepada pengusaha-pengusaha ataupun pengguna ataupun kerajaan bagi membantu perbelanjaan penggunaan dalam ekonomi, sesebuah ekonomi lah. Yang kelima adalah sebagai fungsi risiko, di mana sebagai penyedia alat bagi melindungi mereka seperti pengusaha, pengguna ataupun kerajaan dalam menghadapi pelbagai risiko bencana terhadap nyawa, kesihatan, harta benda, pendapatan dan sebagainya. Yang keenam ialah sebagai fungsi kekayaan, di mana penyedia alat bagi menyimpan kuasa beli seseorang itu sehingga ke suatu masa yang diperlukan untuk berbelanja. Yang terakhir sekali, fungsi polisi, iaitu sebagai penyedia saluran bagi kerajaan dalam menjalankan polisi-polisinya ataupun dasar bagi mencapai objektif dan matlamat negara seperti penggunaan tenaga buruh, inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi negara dan lain-lain. Setelah kita melihat fungsi-fungsi kewangan secara umumnya, sebenarnya kewangan Islam ni mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Yang pertama, untuk mengumpul modal yang mencukupi bagi tujuan pengeluaran, penggunaan dan penukaran berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, untuk mengagihkan modal-modal tersebut kepada sektor-sektor yang benar-benar memerlukan dan boleh membawa faedah kepada masyarakat dan umat Islam seluruhnya. Yang ketiga, untuk menentukan kestabilan harga produk dalam pasaran dengan membuang segala elemen negatif dan haram seperti riba, iaitu kadar bunga atau faedah dan gharar. Yang keempat, untuk menentukan keadaan ekonomi yang makmur dan bersih daripada segala jenis kesempitan daruri di peringkat individu. Dan yang terakhir sekali, untuk mewujudkan prinsip keadilan dan ihsan sesama manusia. Baik, jadi seterusnya kita pergi kepada apakah komponen-komponen yang ada dalam sistem kewangan Islam ni. Okey, so yang pertama sekali ialah sistem kewangan Islam ni dia yang secara asasnya lah, secara basicnya dia berlandaskan kepada ajaran Islam. Okey, dan seterusnya sistem kewangan Islam ni dia dilengkapi oleh 3 komponen asal. Okey, yang pertama ialah instrumen kewangan.
Okey, jadi kalau kalian semua nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan instrumen kewangan ni, instrumen ni bermaksud macam peralatan lah. So, dia dari segi macam memerlukan dokumen-dokumen rasmi bagi memudahkan pentadbiran. Okey, so jadi macam apa-apa dokumen-dokumen ke yang tanda tangan apa-apa semua tu. So, sistem kewangan Islam ni dia ada benda-benda tu. Dia bukan macam sistem kewangan biasa je. Sistem kewangan Islam pun ada kat benda-benda macam tu. So, ada dari segi dokumen, file-file apa semua dan sebagainya lah. Okay, so seterusnya yang kedua, komponen yang kedua ialah institusi kewangan Islam. Okay, institusi kewangan Islam ni dia menubuhkan sesebuah institusi dengan banyak bagi memperdalamkan lagi sistem kewangan tu. Kalau kita dapat lihat, kalau semakin banyak suatu benda tu, semakin dalam dia punya pengisian dia. Semakin dalam dia punya input-input apa-apa semua dia lah. Okay, so dari segi komponen Islam ni dia kena ni lah, dari segi komponen dia kena memperbanyakkan lagi. Memperbanyakkan lagi institusi-institusi. Contoh kalau kita tengok macam Islam lah. Kan Islam kan bukan ada satu, kan Islam kan UN kan. So dia ada banyak di serata Malaysia macam tu. Okay, so yang seterusnya lagi pasaran kewangan Islam. Okay, so pasaran kewangan Islam ni dia satu konsep di mana dia menghubungkan balik. Dia menghubungkan instrumen kewangan dan juga institusi kewangan Islam. Okay, so bila mana dia menghubungkan kedua-dua elemen ni, jadi suatu sistem kewangan Islam tu akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih teratur dan akan juga menjadi lebih sistematik dengan adanya ketiga-tiga ni, iaitu yang pertama instrumen kewangan, yang kedua institusi kewangan Islam dan yang ketiga pasaran kewangan Islam. Okay, seterusnya saya akan menerangkan perbezaan antara kewangan Islam dan komisioner. Setelah kita melihat terdapatnya perbezaan kewangan Islam dan komisioner dari segi falsafahnya, dari segi nilai prinsipnya, kewangan Islam mempunyai prinsip nilai Islam. Kita juga ingin highlightkan terdapat juga perbezaan kewangan Islam dan komisioner dari segi produk kewangan yang ditawarkan. Di sini saya telah sertakan terdapat 3 produk kewangan, iaitu deposit, pembiayaan dan pelaburan. Jika kita lihat di sini, kontrak yang digunakan oleh kewangan Islam, terdapat kontrak ini tersendiri adalah berdasarkan fiqh muamalat. Manakala komisioner kontraknya tidak relevan. Sebagaimana kita tengok di sini, contohnya produk deposit menggunakan kontrak al-wadi'ah yang damanah. Bagi pembiayaan menggunakan kontrak buy-in atau tawaruk. Dan bagi pelaburan pula menggunakan kontrak al-mudharabah ataupun musyarakah dan lain-lain. Dari segi keuntungannya bagi kewangan Islam, bagi deposit berdasarkan budi bicara pihak institut ataupun pihak bank. Manakala komisioner menggunakan pulangan ataupun faedah yang telah dijamin pada awal kontrak. Bagi pembiayaan, keuntungan yang dapat bagi kewangan Islam adalah terhasil daripada aktiviti jual beli yang sebenar. Manakala komisional ada berdasarkan interest, ini faedah faedah yang dapat daripada transaksi kewangan yang telah berlaku lah. Manakala pembiayaan bagi kewangan Islam menggunakan komoditi atau aset yang dibenarkan oleh syarak. Manakala konvensional tidak menggunakan komoditi. Jika lewat bayar, bagi kewangan Islam akan mengenakan ganti rugi, yang ini takwid. Manakala konvensional pula akan mengenakan penalti dalam bentuk compounding kepada mereka yang lambat untuk membayar semula lah. Bagi pelaburan pula, keuntungannya kewangan Islam adalah berdasarkan perkongsian, berbentuk perkongsian, keuntungan mengikut peratusan yang telah dipersetujui. Bagi kewangan konvensional adalah menggunakan faedah atau peratus dividen. Okay, baik. Jadi kita pergi kepada siapakah tokoh ekonomi Islam yang kami pilih bagi kami merealisasikan kami punya tajuk, iaitu tokoh ekonomi Islam dalam bidang kewangan. Okay, jadi kami memilih dua orang tokoh kat sini. Okay, iaitu yang pertama Ibn Khaldun dan yang kedua ialah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili lah. Okay, so jadi kita pergi kepada Ibn Khaldun terlebih dahulu. Okay, siapakah yang dimaksudkan Ibn Khaldun ni? Okay. Jadi Ibn Khaldun ni, nama penuh beliau ialah Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami. Okay, so jadi macam Ibn Khaldun, Khaldun tu dia merupakan nama keluarga beliau lah. Okay, dan jadi tarikh lahir beliau ialah pada tahun 723 Hijrah, yang ini bersamaan dengan 1332 Masihi. Dan beliau ni juga dia lahir di sebuah negara yang ini bernama Tunisia. Okay, kalau kalian semua nak tahu, Tunisia ni dia merupakan sebuah negara di mana 40% negara tersebut ialah gurun Sahara. Okay, jadi kita pergi kepada bilakah tarikh Ibn Khaldun ni wafat.
Okay, beliau wafat pada tahun 808 Hijrah dan pada yang ini bersamaan dengan 1404 Masihi, dan beliau wafat di Kahirah, Mesir. Okay, jadi Ibn Khaldun ni, kalau kalian semua nak tahu, dia merupakan seorang ulama di mana dia dibesarkan dalam keluarga ulama. Okay, so ayah Ibn Khaldun ni, masa kecil je ayah dia dah ajar dah beliau tentang ilmu qiraat. Sekecil pun dah didedahkan dengan ilmu-ilmu qiraat, dan bila dia dah menginjak dah besar remaja apa semua, dia pun belajar banyak-banyak jenis ilmu dari segi ilmu orang panggil apa, politik pun beliau mahir. Dia ilmu bahasa Arab pun beliau mahir, dan seumpama dengannya. Memang dia ni beliau mempelajari hampir ke semua ilmu yang ada. Dan ilmu ekonomi dia pula, dia kurang sebenarnya. Tapi disebabkan pemikiran dia yang cukup hebat ni, dia punya teori-teori dia yang akan kita bincangkan sebentar nanti ni, menyebabkan geng-geng barat pun kagum dengan dia. Contohnya Adam Smith. Dia masa sebelum Adam Smith tu dah kemukakan tu, Ibn Khaldun dah awal dah kemukakan dia punya teori tu. Okay. So beliau ni juga ialah seorang yang suka mengembara. Okay, mengembara dalam mencari ilmu. Beliau memang suka berjalan apa semua, dan dalam masa yang sama beliau mencari ilmu untuk digunakan oleh beliau dan juga untuk menyebarkan kepada orang ramai. Baik, jadi seterusnya kita pergi kepada teori kewangan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Okay, so secara basicnya, secara asasnya Ibn Khaldun ni dia kemukakan banyak teori kewangan, dan antaranya ialah yang berkaitan, yang pertama ialah teori tentang harga. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teori tentang harga ni ialah teori tentang harga ni beliau maksudkan kadar keuntungan yang berpatutan akan mendorong kepada tumbuhnya perdagangan. Okey, faham ayat tu? Okey, dan kadar keuntungan yang rendah jika diteruskan perniagaannya akan membawa kepada kerugian. So, jadi apakah yang dimaksudkan sini ialah seandainya kalau keuntungan tu kalau dia berpatutan, maksudnya dia okey lah, dia naik apa semua tu, kalau kita untung berniaga tu, dia akan mendorong kepada tubuhnya satu konsep yang ni yang dinamakan perdagangan. So maksudnya dia berjalan lah benda tu. Dan seandainya kalau keuntungan tu yang rendah, jika kita teruskan lagi, menurut beliau itu akan membawa kepada perniagaan yang akan membawa kepada kerugian. Okey, so itu merupakan antara teori tentang harga, dia punya konsep dia. Dan seterusnya emas dan perak. Okey, berkenaan dengan emas dan perak ni, menurut Ibn Khaldun, ia merupakan satu logam yang sangat bernilai. Okey, dan dia juga menjadi ukuran kepada harga dan juga menjadi modal. Okey, so macam dia, kalau emas dan perak ni, kalau kita dapat sekarang pun kan, dia merupakan antara salah satu benda yang sangat hebat di mana orang semua menggila-gilakannya. Okey, so sama juga dengan Ibn Khaldun ni, dia konsep dia mentakdirkan bahawa emas merupakan logam yang sangat bernilai pada masa itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori tentang mata wang, yakni duit apa semua itulah. Okey, so menurut beliau ni, mata wang ni merupakan fungsi dia ialah sebagai alat pertukaran. So alat pertukaran, dan juga yang seterusnya ialah sebagai satu nilai kekayaan. Macam kita juga dalam sekarang, betul tak? Kalau andai kata kalau duit kita banyak, kayalah kita. Kalau duit tak ada, tak kayalah kita. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah teori berkaitan dengan kewangan yang telah dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Okey, jadi kita pergi kepada apakah kaitan teori kewangan Ibn Khaldun ni dengan masa kita zaman sekarang ni. Yakni masa zaman sekarang ni lah, apakah teori-teori, maksudnya perkaitan yang boleh kita ambil daripada pemikiran Ibn Khaldun ni. Okay, yang pertama ialah teori tentang nilai, wang dan harga. Okey, so apakah yang dimaksudkan di sini ialah nilai satu barangan tu, pada hakikatnya dia bergantung kepada nilai buruh sebenarnya. Yang terlibat dalam suatu proses pengeluaran. Okey, so kalau kita tengok, semakin rumit suatu benda tu dihasilkan, semakin mahal lah benda tu. Kan, contohnya macam handset lah. Handset padahal petak kecil benda macam tu je kan. Petak ringan, tapi benda tu mahal, betul tak? Dibandingkan dengan contoh kalau kita pergi makan kat kedai, nasi goreng ke apa ke, benda berat, benda mengenyangkan. Tapi dia punya cara nak buat tu, cara nak hasilkan tu menggunakan tenaga buruh yang sikit. So harga dia pula dia punya bahan mentah pun murah apa semua. Nak dibandingkan dengan handset, yang ni gadget lah kan. Benda walaupun kecil tu, tapi dia memerlukan orang panggil apa, tenaga buruh yang ramai.
Okay, dari segi skrinnya, suku, button pula suku dan sebagainya lah. So teori tu telah diguna pakai sampai ke hari ni lah. Kalau kita perasan, kalau kita lihat, benda tu ada berkaitan dia. Cuma kita je pandai tengok tak tengok je. Okay, so seterusnya untuk teori yang seterusnya, yang kedua, ialah tentang teori pengagihan. Okay, teori pengagihan ni menurut beliau, harga untuk satu barang tu dia terdiri daripada 3 jenis elemen penting tau. 3 jenis elemen penting, iaitu yang pertama ialah gaji ataupun upah, kedua keuntungan, dan yang ketiga ni penting ni cukai. Okay, so kalau kita tengok benda ni sama juga dengan kita zaman sekarang ni kan. Okay, macam barang kita ni, contoh handset tadi lah, kita adakan gaji upah dia. Kalau kita nak jual tu, gaji upah untuk kita berikan kepada pekerja, dan seterusnya keuntungan yang kita dapat lah daripada kalau kita jual benda tu, dan seterusnya cukai. Macam biasalah kita kena bayar cukai dan seumpama dengannya. Jadi kedua-dua teori ni masih lagi ada perkaitan dengan kita zaman sekarang ni. Okay. Seterusnya, tokoh ekonomi Islam yang kedua iaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Sedikit biodata mengenai beliau. Nama sebenar beliau ialah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di kampung Dir Atiyah di pinggir kota Damsyik, Syria pada tahun 1351 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 1932. Beliau dibesarkan dan mendapat didikan dalam kalangan mazhab Hanafi. Beliau merupakan pakar syariah dan perundangan Islam, dan beliau telah meninggal dunia pada tarikh 9 Ogos 2015 Masihi bersamaan dengan 24 Syawal 1436 Hijrah. Sedikit saya akan menceritakan tentang sumbangan beliau dalam bidang kewangan Islam. Beliau merupakan penulis kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, iaitu kitab yang membahaskan tentang perkara-perkara fiqh dalam Islam, termasuklah dalam kewangan Islam iaitu hukum transaksi kewangan, transaksi jual beli, takaful khiyar, pasar kewangan, zakat, riba, wakaf, jaminan, pemindahan hutang, gadaian pasangan dan pemilikan harta. Beliau juga telah memberitahu bahawa terdapat isu-isu dalam kewangan Islam atau muamalat yang tidak dapat dijelaskan oleh ulama-ulama yang terdahulu, contohnya seperti faedah bank, perjanjian insurans dan peruntukan polisi, perjanjian pembahagian untung dan rugi untuk penjualan dan pembelian barang yang direalisasikan diberikan pada tarikh akhir, aktiviti ekspor-import, penyewaan, jaminan gadai janji dan sebagainya. Antara pendapat beliau yang saya ingin nyatakan di sini adalah berkenaan dengan tawaruk, iaitu dalam kitabnya Tawaruk, Its Essence and Its Types, Mainstream Tawaruk and Organized Tawaruk, yang telah menjelaskan secara jelas dan mendalam mengenai model-model transaksi tawaruk, serta berpendapat bahawa aplikasi tawaruk dilarang oleh syariah jika mustawarik itu orang yang memerlukan kecairan wang, mendapatkan wang tunai tetapi perlu memulangkan semula wang tersebut secara tangguh dengan kadar nominal yang tinggi kerana ianya termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Ini adalah salah satu pendapat beliau. Seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit tentang pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang pembaharuan, iaitu tasydid dan ijtihad. Beliau telah membuat gagasan baru, iaitu pembaharuan, dalam ruang lingkup ijtihad sesuatu hukum. Bagi beliau, tidak menerima pembaharuan dalam erti kata menghilangkan sebahagian hukum syarak yang telah wujud dan menggantikannya dengan hukum baru. Tetapi pembaharuan ini adalah berkait rapat dengan cara berkomunikasi, metod dakwah untuk penyebaran dakwah agama Islam, sistem pembenahan dan pembantaran segala kemungkaran, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan. Pembaharuan ini juga untuk membuktikan fleksibiliti syariat Islam dalam bidang muamalat yang tidak bertentangan dengan petikan syar'i. Baik, seterusnya kita pergi kepada analisis daripada pemikiran kedua-dua tokoh tersebut. Okay, so kalau kita tengok kedua-dua tokoh ni dia membawa benda yang berlainan lah. Yalah, pemikiran lain kan mestilah apa yang dibawakan lain. Cumanya adalah yang persamaan-persamaan tu. Okay, so kalau kita dapat lihat kedua-dua tokoh ni dia datang daripada zaman dan kurun yang berbeza. Okay, contoh macam Ibn Khaldun tu dah lama dah dia tinggalkan kita kan. Beliau tinggal kita dah lama dah apa semua. Dan untuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni baru-baru lah macam 5 tahun lepas saya. Pada tahun 2015 beliau meninggalkan kita. So jadi pemikiran dia ni rata-ratanya dia berbeza lah dari segi tempat apa semua tu kan. Namun tapi masih lagi ada pemikiran beliau, kedua-dua tokoh ni masih lagi boleh digunakan pakai sehingga ke hari ini. Okay, jadi kalau kita perasan Ibn Khaldun ni dia banyak mengemukakan teori baru.
Dia banyak kemukakan idea baru dan seumpama dengannya lah. Manakala Syekh Wahbah Zuhaili ni pula dia banyak membuat pembaharuan daripada apa yang telah ada, okey, bersesuaian dengan zaman sekarang. So, ialah seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, Syekh Wahbah Zuhaili ni dia lahir, dia hidup pada zaman kakak kita. Okey, so jadi berkembangnya suatu zaman tu maka berkembanglah suatu hukum. Contoh macam kita, zaman dulu mana ada kan Shopee-Shopee apa semua kan. Tapi zaman sekarang disebabkan dia kerana teknologi yang bertambah tinggi, pesat dan maju apa semua ni. Okay, so akan adalah macam beli online dan seumpama dengannya. Jadi benda-benda tu takkan tak ada hukum kan. Okay, so kebanyakan contohnya macam Syekh Wahbah Zuhaili ni dia membuat pembaharuan daripada apa yang ada. Untuk apa? Untuk memudahkan kita menjalani kehidupan kita seharian. Kesimpulannya, perkembangan sistem kewangan Islam di Malaysia ini tidak akan berhenti kerana masih ada lagi ruang dan sentiasa wujudnya peluang untuk kita memperbaikinya dari semasa ke semasa. Sistem kewangan Islam juga wajar terus ditegakkan di atas landasan keadilan dan ketelusan bagi membolehkannya bersaing secara harmonik dengan sistem konvensional. Dan terakhir sekali, kewangan Islam ini menggambarkan sistem kewangan yang benar-benar holistik dan syumul selaras dengan ajaran Islam yang suci. Sekian, terima kasih.